Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Abdul Hadi bin Ayub, nombor matrik 260302 dari Pusat Pengajian Johor Bahru. Hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan hala tuju dan masa depan perkhidmatan awam di Malaysia. Pengenalan perkhidmatan awam di Malaysia ditafsirkan di bahagian X. Perlembagaan Persekutuan bermula dari Perkara 132, Perkara 148 berserta proviso-proviso yang telah dimasukkan. Mentafsirkan perkhidmatan awam terdiri daripada Angkatan Tentera, Perkhidmatan Kehakiman, Perkhidmatan Persekutuan, Pasukan Polis, Perkhidmatan Kereta Api, Perkhidmatan awam bersama Perkhidmatan awam setiap negeri, dan Perkhidmatan di Pendidikan. Teori atau konsep berkaitan dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia telah ditubuhkan pada 31 Ogos 1957, iaitu bersamaan dengan Hari Kemerdekaan di Tanah Melayu pada ketika itu. Struktur, dimensi, elemen dan lain-lain perkara yang berkaitan. Dasar pandang ketimbang pula memberi fokus kepada nilai dan etika kerja yang positif dalam menjayakan pembangunan negara. Dengan mengambil negara Jepun dan Korea sebagai model, dasar ini bertitik tolak kepada tiga program yang memperkenalkan, iaitu perubahan struktur, perubahan sikap dan latihan serta khusus. Pendekatan perubahan sikap misalnya meliputi pelaksanaan perkhidmatan cemerlang, konsep bersih, cekap dan amanah, dan kepimpinan melalui teladan. Melalui dasar ini yang memberi penekanan terhadap nilai dan etika kerja yang positif, ia dapat mempertingkatkan nilai dan mutu pengeluaran sekaligus mewujudkan masyarakat dinamik dan progresif. Dasar pensuasataan yang diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun 1983 juga turut memberi penonjolan kepada usaha kerajaan untuk mempertingkatkan tahap dan keberkenan perkhidmatan, memandangkan kerajaan terpaksa memikul beban kewangan yang tinggi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Dasar ini memperakukan kerjasama dengan sektor swasta untuk menampung implikasi kewangan. Pembangkit utama perkhidmatan awam ialah gerak kerja penjawat awam. Perkhidmatan kerajaan wujud bidang kait yang jelas antara mutu institusi awam dengan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Oleh itu, pendekatan khusus perlu diberikan kepada warga penjawat awam dan serta rangka kerja institusi perundangan yang menyumbang kepada keutuhan sesebuah institusi perkhidmatan awam. Pelaksanaan di Malaysia. 5 teras strategi yang dikenal pasti dalam perkhidmatan awam meliputi perkara-perkara yang berkaitan bakat organisasi, penyampaian perkhidmatan, membuat keputusan dan nilai-nilai sepunya. Setiap strategi disokong oleh program dan petunjuk investasi sebagai panduan kepada bahagian untuk membangunkan aktiviti-aktiviti yang mampu mewujudkan perkhidmatan awam yang berprestasi tinggi, dinamik dan berjiwa rakyat. Perubahan persekatan yang dinamik dan bercirikan kepesertaan teknologi, ekonomi digital, globalisasi dan globalisasi merupakan pemboleh upaya sejagat yang boleh mempengaruhi produktiviti dan saing Malaysia. Hal ini dirangka untuk mewujudkan perkhidmatan awam di Malaysia yang future ready. Visi perkhidmatan awam di Malaysia ialah perkhidmatan awam yang berprestasi tinggi, dinamik dan berjiwa rakyat. Dalam melaksanakan penandaan aras menggunakan petunjuk takbir urus antarabangsa seperti Worldwide Governance Indicator dari Bank Dunia, didapati pencapaian Malaysia adalah setanding atau lebih tinggi berbanding negara lain di Asia Timur yang setara dengannya.
Justru itu ada negara membangun mengkaji sektor perkhidmatan awam di Malaysia oleh kerana keinginan mereka untuk mencapai tahap pembangunan yang sama. Perkara ini adalah disebabkan Malaysia mempunyai ramai penjawat awam yang berwibawa, berkebolehan dan mempunyai kepakaran untuk dikongsikan bersama dengan cara membangun isu-isu yang berkaitan. Analisis persekitaran adalah suatu pendekatan yang signifikan dalam penyediaan pelan strategik kematerialan sumber manusia bagi mengenal pasti cabaran-cabaran dalam merealisasikan visi perkhidmatan awam. Cabaran-cabaran utama yang dikenal pasti merangkumi aspek ekonomi, sosial, manusia, teknologi, persaingan dan pematuhan. Isu-isu ini juga pertama dari segi ekonomi, pertumbuhan produktiviti buruh yang perlahan, mobiliti buruh meretas sempadan, liputan jaringan keselamatan sosial yang tidak menyeluruh. Hala 7, majikan dan pekerja berbeza, gaji tidak sepadan dengan kerja. Kedua, dari aspek sosial, kewujudan hubungan majikan pekerja dalam bentuk baru. Isu memperdagangan orang, eksploitasi buruh. Ketiga, dari segi persaingan, ketidakpadanan kemahiran dengan keperluan industri, pengiktirafan dan persepsi keupayaan tenaga pengajar yang tahap di ILKA atau ILKS. Organisasi atau agensi-agensi kerajaan sentiasa berhadapan dengan pelbagai bentuk ancaman sama ada dari dalam maupun luar persekitaran, dan ancaman ini boleh menjejaskan prestasi, produktiviti serta masa hadapan sesebuah organisasi. Dewasa ini rata-rata ancaman ke atas organisasi berpunca daripada individu-individu dalam organisasi itu sendiri, dan seterusnya melibatkan ahli-ahli yang merosakkan identiti organisasi kerajaan. Isu-isu yang berkaitan ini juga cabaran utama sektor awam masa kini adalah untuk meningkatkan keyakinan rakyat serta pelabur terhadap keupayaan sebagai jentera utama dalam menterjemahkan dasar dan strategi kerajaan kepada keberhasilan dan impak yang signifikan. Usaha menambah baikkan sistem penyampaian perkhidmatan perlu diiringi dengan permatatan integriti, delivery with integrity. Kekuatan dan kelemahan. Penjawat awam merupakan enjin dan faktor yang memastikan kelancaran urusan kerajaan meskipun ahli eksekutif dan ahli legislatif tidak dapat atau gagal berfungsi pada satu masa. Kebanyakan penjawat awam sememangnya ciptakan negara dan terus setia berbakti serta mendukung kerajaan yang memerintah biarpun kerajaan bertukar ganti. Transformasi perkhidmatan awam telah dilaksanakan pada tahun 2013 untuk menjadikan perkhidmatan awam lebih anjal dan memperkukuhkan kebolehan mengatur strategi, memberi khidmat nasihat serta kepimpinan negara, dan menggerakkan sumber-sumber secara efektif dan tuntas berdasarkan prinsip "do more with less, the value for money". Rancangan Malaysia yang ke-11 telah menetapkan pembangunan modal insan sebagai salah satu teras strategik bagi memenuhi keperluan rakyat dan negara secara menyeluruh. Antara fokus utama kerajaan telah mengukuhkan pengurusan bakat untuk perkhidmatan awam pada masa hadapan berdasarkan cabaran baru dan yang sedia ada. Ini menuntut perkhidmatan awam beralih daripada pendekatan tradisional kepada pendekatan yang dinamik dan mengambil kira senario kemungkinan dengan menggunakan pendekatan forest dan teknik skenario planning.
analisis. Pada dasarnya, pembaharuan yang dituntut ini memerlukan komunikasi penambahbaikan dari segi teknikal, kewangan dan sikap serta sokongan padu dan komitmen daripada pihak atasan. Malaysia perlu lebih peka terhadap megatrend global berkaitan kemajuan teknologi digital dan otomasi. Kerana didapati kedua-dua memberikan kesan ketara terhadap penyampaian perkhidmatan awam kepada rakyat. Iltizam yang tinggi daripada pengurusan atasan dan kepimpinan tertinggi adalah kunci kepada perubahan di sektor perkhidmatan awam. Ini akan membina kepercayaan terhadap sektor perkhidmatan awam yang lebih luas, yang lebih bersih, telus dan diyakini untuk menyambut sebuah era kemakmuran bersama bagi keseluruhan rakyat Malaysia. Perubahan teknologi, budaya dan demografi serta pengaliran wan, barangan dan pergerakan manusia yang semakin cepat dan pantas menjadikan kerajaan di seluruh dunia berhadapan dengan cabaran yang semakin kompleks dan tidak menentu. Peningkatan taraf hidup dan kualiti pendidikan menjadi rakyat semakin sophisticated dan mempunyai ekspektasi tinggi terhadap kualiti penyampaian perkhidmatan awam. Cadangan penambahbaikan. Tindakan untuk merasionalisasikan agensi-agensi awam yang perlu untuk mengelak perpindahan fungsi dan mewujudkan perkhidmatan awam yang lebih ketat dan anjal. Kajian impak perlu dilaksanakan untuk mengkaji keberkesanan dasar dilaksanakan dan mengoptimumkan penggunaan sumber dan yang terhad. Persekitaran kerja yang fleksibel dan kondusif adalah penting untuk memastikan motivasi dan komitmen pejabat awam dalam melaksanakan tugas. Pelan strategik Jabatan Perkhidmatan Awam perlu digerakkan bagi memastikan kejayaan dan aspirasi nasional seperti disasarkan melalui rancangan Malaysia yang ke-11 akan dicapai. Pelan tindakan turut memfokuskan kepada pelaksanaan yang kreatif dan sistematik bagi mewujudkan impak tinggi dengan kos yang optimal dan pembelanjaan berhemah. Kesimpulannya, setiap warga penyewa awam bertanggungjawab untuk memastikan pencapaian visi dan misi perkhidmatan awam di Malaysia. Malaysia mencatat pencapaian pembangunan modal insan yang baik dalam tempoh RM ke-10. Pencapaian utama tersebut meliputi penambaikan institusi pasaran buruh, pengarus pendanaan, TVNet, galakan pembelajaran sepanjang hayat dan penambahbaikan sistem penyampaian pendidikan. Pencapaian ini telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai satu daripada negara yang paling berdaya tinggi di rantau ini. Ini menunjukkan jentera perkhidmatan awam di Malaysia bekerja keras dalam memastikan pembangunan sosio-ekonomi negara sentiasa mampan. Sekian, terima kasih.